Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 175, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Ada ayat. Kalau tak betul tu betul lah. Baik. Yang bermaksud fa'ammal ladzina amanu billah, maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian wa'tasamu bi, dan mereka berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran Karim. Sebagai balasan, fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka kami akan masukkan mereka ini ke dalam rahmat kami, yakni syurga Allah Subhanahu wa fadlin. Dan selain daripada itu, banyak lagi kurniaan-kurniaan yang lain yang bakal mereka terima. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, dan Allah akan memberi petunjuk, bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus. An-Nisa surah keempat ayat 175 ini ada beberapa pengajaran yang cukup penting. Kita ulang semula. Pertamanya Allah menyebut, maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengannya. Bila mana kita mengatakan seseorang itu beriman pada Allah, mereka adalah golongan yang meyakini tentang kewujudan Allah. Allah itu wujud, ada. Mereka juga meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa di atas segala-galanya. Kehendak Allah pasti akan berlaku. Kehendak manusia tak semuanya akan berlaku. Ini di antara tanda-tanda beriman pada Allah. Bukan soal meyakini dalam soal rezeki sahaja. Selalu saya sebut, sebagai seorang yang beriman pada Allah, wajib juga kita meyakini hanya undang-undang Allah sahaja, undang-undang yang paling adil, yang paling berkesan. Justru itu lawan kepada beriman kepada Allah. Dalam kitab menyebut orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang-orang yang membersihkan tauhidnya daripada sebarang syirik. Ini orang beriman kepada Allah. Kalau sekadar kita ni solat, puasa, zakat di musim haji, tak cukup.
Kita bimbang, mungkin ada yang akan berangkat untuk menunaikan fardu haji dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah dengan sepenuhnya. Kemungkinan dia pergi dalam keadaan dia mensyirikkan Allah. Sebab itu dalam kitab sebut beriman kepada Allah ataupun orang yang beriman pada Allah ini orang yang tauhidnya betul. Di antara contoh ayat Al-Quran, contoh boleh rujuk surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 13, tafsir Arab Saudi pada muka surat 824. Ini di antara yang menarik, tafsiran yang cukup menarik, tafsir Arab Saudi. Walaupun ringkas tapi padat tentang sifat orang yang beriman pada Allah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Mereka mengatakan dengan penuh keyakinan, tidak ada sedikit keraguan. Mereka yakin dengan sebenar-benar yakin Allah yang berhak dan selayaknya disembah, ataupun Tuhan yang berhak dan selayaknya yang disembah hanya Allah, bukan yang lain. Setelah mereka menyatakan dengan penuh keyakinan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, pendirian mereka tidak pernah berubah. Ini kita nak cari istiqamah. Kamu buatlah kat aku macam mana pun. Selepas itu golongan ini fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka bagi mereka ini tidak ada ketakutan dan kedukacita. Mengikut tafsir Arab Saudi, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan rujuklah surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 13 tadi. Makna istiqamah ialah teguh pendirian dalam tauhid. Orang-orang yang tauhidnya senantiasa teguh dan kukuh, tak goncang langsung. Itu yang kita tahu. Ini di antara tanda seseorang yang beriman pada Allah. Setelah menyatakan Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, mereka istiqamah. Istiqamah ni maknanya pendirian yang cukup teguh dan kukuh. Angin tiup kencang macam mana pun dia tak akan condong ke kanan, begitu dia juga dia tak akan condong ke kiri. Kalau jenis condong ke kanan ke kiri, yang orang panggil munafik. Dia ikut terpaan angin. Angin kuat ke kanan, dia ikut ke kanan. Angin kuat ke kiri, dia ikut ke kiri. Ini tak ada pendirian. Orang beriman kepada Allah, pendirian mereka teguh. Minta maaf, saya pun memang keletihan baru sampai daripada utara tadi. Keluar pada umur 12 suku, sampai kat sini 5.45. Bukan naik bas, naik flight, tapi tunggu flight terlama jemu. Kalau naik bas lagi boring. Tapi saya ni jenis suka pergi awal tu yang jadi letih sikit. Nah, pukul 3.20, pukul 1.10 dah ada kat airport. Saya memang pancul pun. Saya sanggup tunggu lama-lama, tak apa tuan-tuan. Daripada kita nak terlepas lagi susah, semua kerja kita kendala. Jadi siang hari tadi tak sempat nak charge bateri, dia cuti sikit lah. Baik. Saya teringat sebuah hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Seorang sahabat ni dia minta Nabi ajar dia, ajar tentang Islam. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah
Tsumastaqim. Nabi ajar dia dua benda. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku ataupun ajarkanlah kepadaku satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain setelah bertanya kepada kamu. Makna bila aku dah tanya kepada kamu, aku tak perlu tanya orang lain lah. Cukuplah ajaran yang kamu bakal nyatakan kepada aku. Nabi beritahu dua je. Nabi bersabda, amantu billah. Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Itu perkara pokok, beriman kepada Allah. Kemudian tsumastaqim. Kemudian hendaklah kamu istiqamah. Itu saja dia. Jadi maknanya dalam ayat tadi An-Nisa Allah menyatakan fa ammal ladina amanu billah, maka adapun orang-orang yang beriman dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kalau kita orang yang benar-benar beriman pada Allah, jangan ada sifat-sifat syirik dalam jiwa. Orang beriman ialah orang yang membersihkan tauhid mereka daripada sebarang sifat syirik. Syirik ni bahaya. Syirik ni disebut dalam surah Yusuf. Banyak ayat-ayat disebut, tapi saya nak baca ayat ni dulu. Karena ayat ini memperingatkan kepada orang-orang yang kuat beribadah pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, mereka tetap mempersekutukan Allah. Ni yang tak jadi ini. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Surah ke-12 kan? Kalau nak cari dalam pun surah ke-12, surah Yusuf ayat 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Tuhan sebut, ayo semayang, puasa bulan Syawal 6 hari, habis dah. Kalau tuan-tuan habis kena lagi atau belum mula lagi. Saya tanya seorang imam di Kedah. Assalamualaikum Tuan Imam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Tuan, Ustaz sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tuan Imam, puasa 6 hari Syawal habis dah? Tak banyak dah. Tinggal berapa hari? 6. Mangkuk tak sempat kata. Orang Kedah kata tak dan. Dia asyik nikahkan orang, dia pun nikah memang. Oh, bukan senang. Tapi setengah orang tu hebat. Sembahyang sunatnya banyak, sedekah sunatnya banyak, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal tak pernah tinggal, umrah sunat dah berpuluh-puluh kali. Tapi ayat ini memperingatkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan mereka, kata Allah, tidak beriman, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya. Solat syirik juga. Nanti saya buat contoh. Kita baca dulu firman Allah dalam surah An-Nisa pada ayat 36. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kita baca hadis. Hadis ni boleh ingat ke tidak ke letih ni tak nak ingat. Saya memang tak prepare pun malam ni, tak mahu nak. Tak sempat nak prepare yang mana ingat-ingat ya kan. Kalau rasa tak sedap lain kali kita datang lagi. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan hendaklah kamu menyembah Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Itu peringatan Tuhan. Kewajipan kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an ya'budu
wala yusyriku bihi syai'a. Jawapan sama macam Quran An-Nisa 36. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak-hak Allah ke atas hamba-hambanya? Kalau dia tahu, dia tak akan jawab. Sebab sahabat ni tak akan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa muslimat? Karena turun Al-Hujurat ayat pertama surah ke-49, kerana ada satu peristiwa bila berlaku kematian JKK mati. JKKP. Ada P dalam kurungan in bracket P. Kan? Meninggal dunia. Kan? Wakil JKK itu datang bertemu dengan Nabi, bagi tahu tentang kematian JKK kampungnya. Tujuan dia pergi, dia nak minta Nabi nyatakan siapa yang layak mengganti JKK yang telah meninggal dunia. Nak calonkan siapa? Syahril Lom ke? Kan? Belum sempat Nabi menjawab, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar telah mencadangkan nama si fulan. Turun ayat yang pertama surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sejak peristiwa itu, kalau Nabi tanya pun tak ada seorang yang jawab. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Tafsiran ini bukan sekadar takat itu kan. Tafsiran ni bukan sekadar cerita kita tidak boleh mendahului, mencadangkan sesuatu sebelum Nabi bercakap. Tapi ayat ini juga menyatakan manusia tidak berhak mengadakan sesuatu undang-undang sebelum Allah dan Rasul memutuskan. Tambahan pula hari ini lagi tak boleh. Sebab semua undang-undang peraturan hidup kita telah ditetapkan oleh Allah, terkandung dalam Quran, dipenjelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Mu'adz ketika ditanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak-hak Allah ke atas hamba-Nya? Beliau menjawab, hanya Allah dan Rasul saja yang mengetahui jawapan. Nabi menyambung sabdanya, ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Orang-orang yang beriman pada Allah tak akan mempersekutukan Allah dan Tuhan. Nantilah saya nak buat contoh salah satu ayat kait dengan politik. Jangan niat tak ada. Kalau tidak Tuhan tak sebut. Kalau saya lupa tu tolong ingat. Sabah 33, Asy-Syu'ara 97 98. Nanti saya lupa, tolong saya minta saya baca itu. Sabah surah ke-34 ayat yang ke-33 diikuti dengan hujah yang cukup kuat. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97 98. Syirik ni cukup sensitif bagi Tuhan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara ithman 'azima. Muslimat pernah dengar ayat ni? Pernah dengar ayat? Agak-agak dalam surah apa? Satu ini. Satu saat sekarang habis. An-Nisa ayat 48.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa kepada sesiapa yang mempersekutukannya. Akan tetapi Allah sedia mengampuni dosa yang selain pada itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya mereka telah mengadakan satu dosa yang amat besar. Yang syirik. Itu cerita dia. Sebab itu tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Saya tekankan di sini tajuk kita pertama, Allah menyatakan maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah. Orang-orang yang beriman dengan Allah tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nanti contoh, kalau tak buat contoh orang tak faham. Saya nak baca dalil-dalil dulu. Islam tidak membenarkan kita mempersekutukan Allah, dosa yang cukup besar, Tuhan tak ampun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang mati tidak pernah mempersekutukan Allah, tempat tinggal mereka syurga. Dan sesiapa yang mati mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tempat tinggal mereka ialah neraka. Hadis riwayat Imam Muslim disokong oleh Al-Quran, Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Yang bermaksud sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu, maka sesungguhnya diharamkan baginya syurga dan tempat tinggal mereka kelak ialah neraka. Ada dalil hadis, ada dalil Quran, kan? Kalau tak kau lagi tak tahu lah dulu. Kalau sekadar hadis saja tak bawa Quran tak boleh, sebab Quran sumber utama. Tak dapat tidak, kita kena kerja keras sikit lah mendakwah ni, supaya audiens kita yang dengar ni dia yakin ustaz ni dia kemuka dari hadis, ada Quran, ada hadis. Tak cerah dia kata. Kita bukan nak dipuji, patutnya pendakwah dia kena tahu supaya hujah dia ni mantap. Orang nak petikai, siapa orang ni nak petikai, kan? Kita sebut pula muka surat balik awal. Baik. Apa dia syirik? Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Secara ringkas, ayat tadi An-Nisa 175 ada beberapa perkara yang nak dibahaskan. Tadi kita mula ke 8, kan? Masuk Isyak ada azan ke? Azan. Okay. Tadi kita mula ke 8, azan 5 minit, mana kita berhenti 9-5 minit, kan? Masa cedera. Tengoklah, tapi kalau ustaz tak cedera, tak ada, teruslah. Kalau tak cedera, ikut suka ustaz, ikut 10. Boleh? Terima. Untuk siap, okey? Boleh Nah, apa dia syirik? Saya telah bahas tadi hadis Muslim, siapa yang mempersekutukan Allah, mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, syirik, masuk neraka. Quran menyatakan demikian, Al-Maidah 72. Secara ringkas syirik ni dua, ya. Mempersekutukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud? Bila kita meyakini ada makhluk seperti kita, yang makhluk ini juga ada kuasa untuk memberi manfaat dan juga untuk menolak mudarat.
kita yakin kepada makhluk tersebut, batal iman dan Islam, syirik ya. Makhluk mana ada kuasa nak memberi manfaat, begitu juga nak menolak mudarat. Yang banyak berlaku ni apabila manusia begitu yakin dengan sesebuah kerajaan, masuk politik tak masuk cerai ya. Kan? Tambahan pula memimpin dia cakap hanya kita tak boleh sebut nama parti kan, hanya yang mampu mentadbir negara dengan baik kan. Rakyat pula bengong kan, percaya, yakin, sebab tu tak berani nak melakukan perubahan. Mereka bimbang nanti tak cukup makan. Mereka bimbang nanti makan ubi kayu. Kami 5 tahun sudah di Kedah semua makan ubi kayu kan? Sekarang hari-hari makan chopstick pula dah. Chicken chop. Slip of the tongue, no force of the mind. Dia keletihan itu. Kan? Itu cerita dia. Sekarang makan chicken chop lagi setiap hari. Tu bila orang Kedah semua kaya, setiap buah rumah semua ada Mercedes. Sebab dah tukar kerajaan. BN menang, Kedah senang, rakyat BN menang, rakyat senang. Dia sebut dulu. Sebut bila sikit kan. Siapa-siapa percaya itu syirik. Saya ada dalam Quran tu, jangan main-main. Pemimpin memang kerja dia macam tu. Pemimpin yang tak berpandukan Al-Quran memang kerja dia macam tu. Dia akan buat sesuatu, usaha sesuatu yang dapat meyakinkan rakyat jelata supaya terus menyokong dia, meyakini dia saja yang boleh perintah, orang lain tak boleh. Timbalan Perdana Menteri baru ni kebetulan saya tengok, kebetulan bukan aku nak tengok tapi kebetulan dia lanyak Selangor kau tengok, dia kata baru sebuah negeri tak mampu kecoh. Dia kata kalau kita satu hari khalas, dia cakap Arab mampu. Kalau kita mampu menyelesaikan masalah, dia kata dalam tempoh satu hari, apa memang hebat, apa memang pandai kelentong, pandai membazir wang rakyat, memang apa pandai segala-galanya. Kita takut ni ucapan pemimpin macam ini tuan-tuan, kalau meresap ke dalam jiwa kita meyakini dia ada kuasa, boleh memberi manfaat, boleh menolak mudarat. Kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, Sabah 33. Siapa nak buka Quran buka. Kalau silap tolong tegur nak, saya pun memang keletihan. Anda tak charge bateri siap hari tadi. Tapi detik-detik pun insya-Allah boleh ingat lagi tu. Kalau tak sesuai lah kan. Imam bagi Imam cari ayat 33 Pak Imam, surah Sabah. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru laili wan nahar in ta'muruna an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Dah terima. Okey cakap betul kan? Tak betul, betul tak? Jangan ada rasa malu pula nak tegur ustaz ceroy. Baik. Yang maksud ayat wa qala alladhina istud'ifu, dan berkatalah orang-orang yang lemah. Yang lemah ni adalah orang-orang yang menjadi pengikut rakyat. Lilladzina istakbaru, kepada yang takabur, yang angkuh, yang sombong. Siapa? Orang yang diikuti mereka, pemimpin. Cuba tuan-tuan dengar. Ni
yang akan berlaku di hari akhirat kelak. Apa rakyat kata kepada pemimpin? Bal makru laili wan nahar. Bahkan kamu telah memperdayakan kami malam dan siang. Melayu kata siang malam kan. Quran dia mula malam dulu. Malam dan siang. Kerja kamu memperdayakan kami. Kamu telah memperdayakan kami malam dan siang. Apa dia kerja mereka tuan-tuan ni? Idza muruna, ketika mana kamu menyuruh kami an-nakfur billah, tidak beriman kepada Allah. Percayakan kami. Kami ini saja yang mampu memastikan kehidupan kamu makmur, aman, tenteram. Macam mereka tu setanding seperti Allah. Ini ayat. Kemudian wa naj'ala lahu andada, dan supaya kami jadikan sekutu, yakni menjadikan sekutu terhadap Allah. Jadi kami menganggap kamu inilah yang segala-galanya. Tanpa kamu kami tak boleh hidup. Itu cerita rakyat yang balul. Bukan Malaysia. Apabila Malaysia, Pakistan. Malaysia 2 kali 5. Tengok. Dia tak sedar ni syirik ni, muslimat ni syirik. Itu hujah pertama. Hujah kedua menguatkan hujah ni. Dengar pula. Ketika mereka di dalam neraka, tu dia. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97 98. Kalau saya lah muslimat diberi peluang muncul ke kaca TV, cakap jadi sedap lah. Sekali pun tak apa. Muncul bagi kau-kaunya, lepas tu pergi ke Munting. Berehat di sana 3 bulan. Ceramah kat banduan lah, bukan susah. Tak ada masalah. Esok banduan dengar keluar semua jadi pejuang Islam. Ajak. Alamak, orang kata silap. Hantar dia ke Kemuting, habis banduan jadi baik dengan izin Allah. Tu cerita dah. Cuba dengar 97 98 ada. Ada ayat Quran. Mahal tu, tak boleh bagi kat ustaz kan. Surah ke-26 Asy-Syu'ara. Muslimat dengar dah. Tallahi. Bermula kat situ. Ada. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kalau pergi rumah saya, kita boleh tengok tafsir, masya-Allah jelas. Inilah kerja syirik rakyat. Rakyat yang mempersekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Mereka menyatakan dengan penuh penyesalan, tallahi demi Allah, in kunna la fi dhalalin mubin, sesungguhnya sewaktu semasa kami hidup di dunia dulu, kami benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata. Mereka mengaku mereka sesat ketika hidup di dunia. Apa kesalahan? Mereka menjawab, innusawwikum bi rabbil alamin. Kenapa Allah kita tunjuk di atas tuan? Bukan dia duduk kat atas. Kalau Allah duduk kat atas bertempat baru sama macam manusia, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya yang besar, yang hebat atas kan? Dalam surah ni siapa yang paling hebat sekarang? Saya lah. Saya duduk atas, tuan duduk kat bawah. Betul tak? Takkan tuan hebat walaupun tuan CEO kan? Saya peduli apa? Saya lah hebat sebab saya penceramah ni bunyi apa lah. Satu macam takkan time bomb tu kan. Saya pernah dengar cerita tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ketika dia berdebat dengan seorang Yahudi yang cukup licik, pintar. Semua ulama di Iraq kalah dengan dia. Kalah. Cerita begitulah kepintaran, kehebatan yang dipunyakan oleh Allah pada Imam Abu Hanifah. Semua ulama Iraq ni kalau tak silap saya dia,
Semua tewas berdebat dengan si Yahudi laknatullah. Ya. Kemudian tibalah giliran Imam Abu Hanifah. Tak apa, aku pergi. Ulama-ulama tubuh dia kata, takkan awak nak pergi, anak murid tu yang alim lebih pandang kau pun kalah. Tak apalah, kan? I would like to give it a try, cakap Ingrid. Dia nak cuba. Orang tawaduk ni tu juga. Jadi si Yahudi itu tanya dia, wahai Abu Hanifah, nama dia sebentar saya tanya, kalau kamu hebat sangat, tak cabar aku, sedangkan ulama kamu semua tewas kan? Cuba kamu nyatakan kepada aku apa yang Tuhan buat ketika ini. Apa yang Allah buat ketika ini? Oh, dia kata senang-senang. Banyaknya senang. Ketika tu si Yahudi dia duduk kat atas. Dia duduk tempat tinggi, jadi biar semua orang nampak kan. Semua orang kat bawah termasuk Imam Abu Hanifah. Tak apa dia kata, tuan turun, aku naik atas, aku akan jawab. Si bahlo tu pun turun. Kalau tuan nak tahu apa yang Tuhan buat sekarang ni lah. Tadi awak kat atas, aku kat bawah. Sekarang aku atas, awak bawah. Inilah kerja Tuhan. KO dah. Jawab macam tu lah. Bukan susah payah pun. Mengaku kalah dia. Jadi lazimnya Allah tu kita tunjuk ke atas, ya. Ada orang tunjuk Allah punya tak? Itu gila bagi ni. Allah Subhanahu wa ta'ala arak-arak menentang semua orang angkat. Gambar ni kita ada buat gitu. Menunjukkan ketinggian kemuliaan Allah, bukan Allah di atas. Inilah golongan yang mengaku kesalahan mereka, irnu sawikum bi rabbil alamin. Ketika mana kami menyamakan kamu. Ini kan pemimpin habrain yang istihad, yang menyamakan mereka seolah-olah seperti Tuhan, sama seperti Allah. Kami pula percaya pula tu. Ketika mana kami menyamakan kamu dengan Tuhan semesta alam, tu syirik. Boleh? Sabah 33, Asy-Syu'ara 97, 98. Ingat ayat ni muslimat. Kalau buka kitab tafsir jelas. Mereka ini tidak mempertuhankan Allah, tetapi mempertuhankan manusia. Batal iman dan Islam. Sebab tu jangan kita diperbodoh-bodohkan oleh pemimpin. Tak kira lah pemimpin parti mana pun. Faham? Jangan kita menganggap mereka ni standing seperti Allah. Tak boleh. Pemimpin tak ada kuasa nak memberi manfaat, begitu juga nak menolak mudarat. Kita hanya bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Itu yang kata syirik di sisi kekuasaan. Mempersekutukan Allah dan mempersekutukan kekuasaan Allah. Syirik. Bila kita meyakini, bukan menganggap, meyakini, yakin. Ini soal iman. Makhluk juga ada kuasa seperti Allah. Boleh menentukan kita bahagia, celaka dan sebagainya. Nampak? Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, syirik. Ringkas kan? Saya tak nak bahas tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tu panjang perbahasan. Ambil yang ringkas-ringkas. Kalau yang ringkas ni pun tak faham, saya pun tak tahu. Kan? Yang kedua, mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Ini lagi banyak. Mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Apa dia? Hukuman Allah kepada penzina. Apa dia? Yang belum berkahwin berdasarkan An-Nur ayat 2, 100 kali sebatan. Yang sudah berkahwin rejam hingga mati berdasarkan hadis Muslim. Tiba-tiba manusia menolak undang-undang dan peraturan Allah, ketetapan Allah, buat undang-undang sendiri. Di Malaysia, kesalahan berzina 3, 5, 6 macam nombor ekor. 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan atau ketiga-tiganya sekali. Patutnya benda-benda ni kena sebut ni. Dalam khutbah biar pokok karat dia tu dia penting sikit. Di Malaysia dia sebut kesalahan jenayah syariah. Betul tak? Setiap negeri ada tu. Kalau tak salah saya yang
Zina ni kesalahan nombor 23 apa? Cuba kita tengok senarai kesalahan dan hukuman. Hukuman kepada penzina 356. Ini bukan undang-undang Islam. Dia orang tak sedar ni syirik. Ni syirik. Mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Nampak ni? Hukuman Allah pada penzina bukan macam tu. Jadi kamu ni telah mengangkat manusia yang macam kamu beri mandat kepada dia untuk menggubal undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Ada dalil Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'lam bihi Allah. Itu dia. Dalam Quran Tuhan sebut, Tuhan tanya, hampa ada Tuhan selain aku lah yang mensyariat, yakni urusan-urusan kehidupan kamu, urusan agama kamu yang tidak diizinkan Allah. Allah tak izin. Yang Allah izin undang-undang ni tuan-tuan, undang-undang jalan raya, traffic light, nak bubuk warna apa itu ikut sekalian. Dan tak kala Tuhan nak ajar dalam Quran undang-undang jalan raya double line. Ui, banyaklah Quran nanti tuan-tuan, tebal tu tak cukup kan? Kan? Traffic light kena ada. Itu awak fikir diri lah. Tuhan bagi akal. Itu yang pertama tuan-tuan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, pastikan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, wa tasamu bi. Yang kedua, dan berpegang teguh kepada petunjuknya. Ini orang yang cukup jaya. Kelebihan, tawaran Allah, kurniaan Allah selepas ayat ini. Yang kedua, setelah mereka beriman kepada Allah, yang kedua disebut ialah wa'tasamu bi, dan mereka berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran Karim. Saya dah sebut banyak kali, Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didakwa oleh musuh-musuh Islam. Betul atau tidak? Dia orang kata Al-Quran yang mulia ni tuan-tuan karangan Muhammad. Mana mungkin? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak tahu membaca dan menulis. Betul? Takkan tuan-tuan seorang yang tak tahu membaca dan menulis tiba-tiba boleh garang kitab begini mulia, begini hebat. Kan? Kalau contoh yang mudah, kalau tuan-tuan tak pernah belajar di sekolah Inggeris, belajar sekolah bahasaan kan? Ustaz kita sekolah bahasaan ke Inggeris? Sekolah Melayu. Inggeris ada dia. Kalau yang solid lah sekolah kebangsaan Melayu ni, tiba-tiba dia nak karangan dalam bahasa Inggeris, agak-agak dia boleh buat. Kan? Kan? Macam ustaz lah tadi. Ustaz tersasut. Ustaz sebut pepatah Inggeris, slip of the tongue, no force of the mind. Kenapa? Sebab ustaz sekolah Inggeris. Kalau dia sekolah-sekolah Melayu, takkan dia nak disebut benda ni. Kan? Cerita begitu kan? Ada sekali itu di Terengganu, kawan tu terpanjang sebab saya sebut tiba-tiba, all of a sudden. Oh, dia kata ustaz ni, orang selalu sebut suddenly, abruptly, dia all of a sudden. 4 patah perkataan kalau buat karangan A kan? All of a sudden, 4 patah perkataan. Selalunya suddenly, abruptly kan? Ustaz boleh sebut kataan ni. Ustaz sekolah Inggeris kan? Of course. Cerita gitulah. Kalau awak sekolah Melayu, mana nak boleh sebut kataan macam ni? Kalau ustaz tu dia mengaji Arab, dia belajar Arab ni tuan-tuan, dia tak tahu kataan Inggeris ni. Saya datang pada ajaran sekular, sekolah Inggeris. Macam convert je lah saya pun. Kan cerita gitu. Jadi sebab itu orang yang beriman kepada Allah, mereka akan berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran.
Sebab Al-Quran bukan rekaan, bukan karangan Muhammad. Dalil Nabi Muhammad itu tidak tahu membaca dan menulis. Al-A'raf 158. Fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi. Dia sebut ummi. Maka berimanlah kamu pada Allah dan pada Nabi Rasul yang terakhir ini, yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan, kalau dalam tuan-tuan belajar kitab Mustika Hadis, Muqaddimah Mustika Hadis, ada sebuah hadis, kalau tak salah saya hadis ketiga agaknya, awal-awal sekali, Nabi bersabda, kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalati. Kitab Al-Quran ini adalah tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya, merekalah orang-orang yang dapat petunjuk. Tapi ingat, dan sesiapa yang meninggalkannya, berpaling daripada petunjuk Al-Quran, merekalah golongan yang sesat. Bila sebutlah, sebab Al-Quran bukan karangan beliau. Al-Quran ini kalam Allah, tuan-tuan. Kata ulama, Al-Quran Karim adalah kalam dan ilmu Allah. Semua yang ada dalam ni perkataan Allah dan juga berdasarkan ilmu Allah ni. Sebab tu Allah tahu, Allah telah tentukan peraturan hidup untuk manusia, insan, makhluk yang bernama manusia. Ini makanan yang untuk kamu, yang boleh, yang tak boleh. Siap ya. Kalau ini berdasarkan ilmu dia, kita pula tak nak ikut. Hebat sangat. Sakit gigi pun dah tak tahan. Tak percaya, try sakit gigi tengok. Sakit 7 malam, alamak pergi klinik tengok tutup, nak tunggu esok pula. Allah siksanya. Doktor pula sampai lambat. Kita pergi awal ambil nombor 1, nurse kata doktor pukul 10 tuan. Oh dia, kita takut pukul 8. Sakit gigi tak tahan. Kelas tu SMS tak, doktor kata doktor mati lah. Tak cabut gigi lah apa. Aduh sakitnya gigi, nak lawan Tuhan, sombong manusia. Ikutlah petunjuk Allah. Saya nak kutuk pemimpin negara kita, tuan-tuan, tapi ada ayat Quran yang bagi saya memang jelas berlaku hari ini. Angkara pemimpin tidak berpandukan pada Al-Quran. Tuan percaya atau tidak? Adik percaya dalil Quran? Bukan susah, tanyalah ustaz. Saya baca tuan-tuan. Kerana tidak berpedoman, kerana Al-Quran adalah musibah yang sedang melanda negara kita. MH370. Tuan, MH370 mana hilang? 370. Kemudian diikuti MH17. Tuan, MH17 mati habis. Hak tadi mana hilang? Hak kedua ni mati habis. Ketawa-ketawa tuan-tuan. Ni ayat Quran yang nak baca ni. Berpunca pada pemimpin tidak berpedomankan Al-Quran, tu musibah. Mereka pemimpin negara kita masa kini sedang dilaknat oleh Allah. Tu orang tak suka dengar. Apa tak suka dengar, pergi balik. Saya tak ada masalah, aku tak ada rugi apa. Kan? Esok Tuhan tanya, saya dah bercakap, dia tak terima, itu hidayah bukan kerja saya. Ini bukan soal keras, bukan soal politik, ini soal akidah. Tuhan sebut dalam Quran, surah Muhammad, tuan-tuan, surah ke-47 ayat 22-23. Tuan-tuan nak secara detail saya nyatakan kitab Ish Zainuddin Hamidi pada muka surat 748 disambung 749. Nak lagi detail lebih daripada tu. Orang lain ceramah nama surah pun tak kita dia baca kan, betul tak? Tak kan? Dia berkata saya ni Dr. Zakir Naik of Malaysia. Dia definitely wrong. No, I'm not Dr. Zakir Naik, I'm Dr. Shahril Long, the one and only in Malaysia. Tuan-tuan dengar ayat ni, fahal asaitum in tawallaitum
an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Yang penghujung, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Inilah balasan tuan-tuan apabila pemimpin tidak berpedomankan Al-Quran. Buka tafsir Ihsanuddin Hamidi, dia ulama. Kita baca Quran lintang bukan ayat Quran pun tak ingat, sombong tak nak dengar, macam alim sangat kan, cerita gitu. Maksud ayat, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, ini ayat politik ni. Bila kamu memiliki kekuasaan, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Yang maksud kerosakan pada tuan-tuan, kamu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, itu kerosakan. Semalam kuliah saya di Batuan, SB datang rakam. Dia orang pun tak beritahu, aku tak berbanyak lagi kau. Itu pun semalam dah kau lah. Ada SB sini. Hai, jangan main-main. Ini ketua SB. Alah, lantaklah SB datang pun untuk bila saya bercakap ada hujah. Semalam saya tahu dia tunjuk pengurusi masjid, kata saya saja tak nak bagi tahu ustaz. Patut bagi tahu lah, lagi kau aku lanya. Kan? Saya cukup pantang kalau tahu ada SB. Cukup syok. Sekali itu tuan-tuan, saya teka betul tu. Kuliah masa tu ada satu isu panas yang melanda negara kita. Jadi bila kata setiap malam di semua masjid ada SB datang nak dengar ustaz-ustaz sentuh atau tidak isu tersebut. Saya mestilah sentuh. Kan? Masa cerita isu yang panas tu, saya tengok muka dia seorang. Ya, awak ni aku tak pernah tengok SB apa. Saya kata macam tuan-tuan, telinga dia merah. Telinga merah tu tahu lah tu. Saya nak tengok ada telinga merah. Di sini okey, semua telinga hijau. Tak apa. Kan? Dia tuan-tuan Isyak pun tak solat, hilang terus. Yang ada SB, tuan-tuan berkata SMS, Ustaz, SB ada SB. Lanyak kau Ustaz. Hampa syok lah nak selanyak yang nak kenal aku. Ini tidak adil. Bukan nak lanyak, nak bagi faham je kan. Bila mereka berkuasa, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi dan mereka memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa? Mereka telah melakukan kezaliman. Sebagai contoh dalam negara kita, memenjarakan orang yang tidak bersalah, memutuskan hubungan silaturahim atau tidak? Kalau saya di penjara muslimat kerana berceramah macam ni, saya terpisah dengan keluarga saya, itu memutuskan hubungan silaturahim atau tidak? Ni Tuhan sebut. Oleh kerana sikap ini, pemimpin yang tidak berpedomankan Al-Quran, tidak berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran yang berdasarkan ilmu Allah ini, ulaikal ladzina la'anahumullah. Pemimpin seperti ini dilaknat oleh Allah. Laknat makna kehidupan kita tak selamat. Dan Allah kata lagi, fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah pekakkan telinga mereka dan butakan pemandangan mereka. Jenis pemimpin yang tak boleh terima nasihat, tunjuk ajar orang lain. Tengok musibah demi musibah, tak pasal-pasal Bangladesh orang tinggal mati lah, 3 orang. Macam-macam tu kan. Buat bridge di Pulau Pinang, second bridge kan, hari itu pun jatuh juga. Saya tak dengar sendirilah, tapi orang beritahu. Nah, ada seorang ulama di Patani meramalkan. Semua orang kata mana boleh meramal. Hampa ni janganlah tolak. Hadis sahih ada Ibnu Hibban. Inna lil ibad ya'rifuna an-nas bitawassul. Selalu orang baca ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Itu Tirmizi dhaif, yang saya baca Ibnu Hibban sahih. Hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya di sisi Allah ada hamba-hambanya yang apa tuan-tuan? Tawassul di sini dia boleh menyatakan sesuatu melalui firasat. Mungkin Tuhan bagi dia mimpi, kan? Bagi perasaan dalam hati, kan? Percayalah. Untuk menyokong hadis ni ada ayat Quran.
Muhammad ayat 30. Tuhan kata, kalau aku mau, aku ajar kamu untuk mengenal manusia. Kalau aku kendaki, aku boleh ajar kamu untuk mengenal manusia. Macam Nabi SAW, dia boleh kenal siapa munafik, siapa tak munafik. Kita tak mampu, kita hukum yang zahir. Tapi mungkin ada di kalangan kita, dia dapat tahu cara orang ni bercakap, cara dia makan, berlojor, ni tamak punya manusia. Dia tak ingat kat orang lain. Tuan-tuan ada ni, seorang hamba Allah yang masih hidup hingga kini di Kedah. Betul tuan-tuan. Satu rombongan datang rumah dia, Muslimat. Dia tak pernah masuk. Bahkan dia ambil kayu api, tahu kayu api, dia kejar puak-puak tu. Kenapa? Puak-puak tu datang nak minta nama ekor. Celaka tu puak-puak ni. Sebab dia ni terkenal sebagai wali Allah. Dia tak nak sebutkan nama dia. Dia tak bagi kita sebut wali Allah, dia marah. Wali tak wali. Orang Melayu bila sebut wali, boleh berjalan di atas air. Yang berjalan atas air itu speedboat. Bukan dia wali. Hampa ni dalam Melayu ni boleh. Wali ni kena tengok ayat 62-63 surah Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ada. Faham Muslimat? Ayat 62-63 surah ke-10 Yunus. Wali ni kekasih Allah. Kita semua boleh jadi kekasih Allah selama mana kita mentaati perintah dia. Kan? Jangan menyalahi arahan Allah, insya-Allah Tuhan kasih kat kita. Kadang-kadang kita cakap berlaku, lidah kita masin. Kalau tak berapa masin, ambil garam, masin. Bukan dia susah kan? Dia tahu tujuan dia orang datang. Hebat sampai tahap tu tuan-tuan. Anak murid saya orang Langkawi pergi jumpa dia. Belum sempat buka mulut, okeylah, dia kata orang Kedah punya cakap, hang buat ni, insya-Allah perniagaan hang akan pulih semula. Bila Allah. Kita tak ada nak cerita lagi masalah kita, dia tahu dah. Takkan tak percaya kot. Ada manusia. Saya tidaklah, hampa lagi tak boleh. Itu cerita gitu. Kan? Kena yakin tuan-tuan. Jadi orang seperti ini tak terima nasihat dan Allah membutakan pemandangan mereka. Mereka melihat musibah demi musibah melanda negara yang mereka perintah. Mereka merasakan seolah tak ada benda. Macam tak ada apa. Nampak? Ini laknat sebenarnya ni. Kalau 10 tahun satu kapal terbang jatuh, mungkin kita boleh terima setahun 2 kali. Ni lepas ni kapal terbang mana pula, aku pun susah hati sebab aku pun naik kapal terbang ya. Bulan lepas saya nak pulang daripada Kuala Lumpur ke utara. Anak saya kon, abang, jangka sampai pukul berapa? Aku tak panggil jangka. Kenapa? Nanti kalau kena tembak balik awal. Ya, ataupun terempas ke mana nak tahu. Ya, ini sebenarnya laknat bagi saya. Kenapa? Manusia biadab tidak berpedomankan Al-Quran. Jangan sombong. Saya cakap ada dari Quran, ada SB tak bimbang. Kalau SB tak kuat hati, datang forum dalam saya. Mana tahu kalangan SB pun orang kata ada ustaz je kan. Ustaz SB, try lah tengok forum dalam Ustaz Syarilo. Aku nak banyak kau ni. Kan? Cerita gitu tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Setelah kita beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran, tuan-tuan. Baik, tadi saya baca ayat pemimpin yang menolak Quran. Lalu pemimpin itu dilaknat, dikutuk oleh Allah, akhirnya menjadi mangsa rakyat. Cuba dengar ayat ni. Kalau ikut Quran, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadhil wa la yashqa. Toha 123. Ini janji baik Allah.
Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya mereka tidak akan sesat dan tidak akan menemui kesengsaraan atau kecelakaan di dalam kehidupan. Tak percaya tuan-tuan? Sampai hari ini saya yakin tuan-tuan, saya yang ikut Quran sejak saya resign dulu sampai hari ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah janji dia benar. Inna asdaqal hadith kitabullah, hadis riwayat Imam Muslim. Sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Tuhan jamin hang ikut Quran, hang tak akan sesat dan tak akan menemui kesengsaraan di dalam kehidupan. Kerana saya ikut, alhamdulillah, saya pun hidup macam tuan-tuan juga. Cuma tak kaya. Soal kaya tak penting. Yang penting ketenangan jiwa. Tuan-tuan tengok muka saya, ada muka susah hati. Relax. Saya kritik kerajaan, saya lanya SB, macam ada muka takut. Relax. Tuan-tuan mana tahu? Tak ada hati takut. Takut ni memang benda yang tak boleh tolak, tapi jangan bawa sampai ke dalam jiwa. Syirik. Sebab jawapannya ada dalam surah At-Taubah ayat 13. Kalau kita takut pada makhluk sehingga meresap ke dalam jiwa, wasak, unsur-unsur syirik sudah bertapak, tuan-tuan. Atakshawnahum fallahu ahaqqu an takshaw in kuntum mu'minin. Apakah kamu takut pada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti sekiranya kamu benar-benar beriman. Tak azan lah. Tadi kata nak azan. Lupa orangnya lah. Tak payah lah. Pasal khusyuk dengar ni. Tok bila puasa 6 hari ni? Habis dah? Hari ni habis dah puasa 6? Alhamdulillah. Saya habis lama dah, saya lagi hebat. Martabat tinggi. Tahun ni awal tau. Selalunya last minute juga saya pun. Tahun ni kita tak boleh jadi. Tengok kalender nak pergi sana, nak pergi sini. Tak sempat. 6 hari ya tuan-tuan. Tuan-tuan tak banyak hari pun. Tinggal 6. Tak sempat lah kalau tinggal 6, tak sempat. Walau bagaimanapun, bulan 10 kita tekad nak puasa 1 hari. Bulan 10, 4 hari bulan 10 bersamaan 9 Zulhijjah. Sehari sebelum Idul Adha. Buatlah tuan-tuan. Itu pun dituntut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Puasa 6 hari, puasa sehari dalam bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Buatlah. Isnin Khamis, tuan-tuan jangan buat. Kenapa? Saya pun tak pernah buat. Tuan-tuan buat, malu lah saya. Kalau Ustaz tak nak buat, tak sempat, sibuk. Nak pergi sana, pergi sini. Saya tengok program bulan depan lagi padat, nak pergi JB lagi tu gini puas semua. Allah, letih. Macam mana nak puasa Isnin Khamis? Yang besar-besar tu kita puasa 6 hari bulan Syawal, sehari dalam bulan Zulhijjah. 9 Zulhijjah bersamaan 4 Oktober. 5 Oktober kita raya Kurban. Baik. Jadi disebut di sini, kamu ikut Quran, kamu tidak akan sesat dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Tak yakin kan? Sambung ayat tadi, ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, petunjuk Allah Al-Quran Karim, kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang sempit. Dan ni jiwa tidak tentram, hati gelisah, bimbang, macam-macam jenayah melanda. Macam-macam jenayah, macam-macam problem kehidupan kita, kehidupan yang porak-poranda. Ini Tuhan sebut. Setelah kita beriman kepadanya, berpegang teguh pada Al-Quran, Tuhan janji tuan-tuan, ini yang kita doa, yang kita nanti, yang kita impi-impikan selama ini. Apa dia? Allah menyatakan fasayudkhiluhum fi rahmatin min. Maka kami akan masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Di sini rahmat, kata ulama, syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan berbalik, kita hidup di dunia sementaranya, kekal dalam syurga selama-lamanya Allah. 2 syarat berdasarkan ayat ini: beriman kepada Allah dan juga berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran Al-Karim. Dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita akan memasuki syurganya. Dalam syurga tuan-tuan, Allahu Akbar. Nah, Allah sambung pula wa fadlin, dan banyak lagi
anugerah kurniaan Allah ketika kita berada dalam syurga. Kata ulama, mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Makna bila kita duduk dalam syurga, terperanjat kita tuan-tuan. Merdunya suara ni lebih merdu pada dulu suara kita hidup di dunia. Mata, Masya Allah, ni apa ni? Kurniaan yang kita tak boleh nak bayang. Hati tak pernah terlintas. Ada seorang ustaz kata, ada seorang hamba Allah ni dia dah masuk syurga. Dia duduk dalam syurga pun untuk siap dia menung ya. Macam mengenang nasib. Dia duduk dalam syurga. Malaikat pun menghampiri dia. Kenapa awak ni tengok macam susah hati, mengenang nasib, dan duduk dalam syurga susah hati? Iyalah, kata dalam syurga semua ada. Apa lagi tak ada? Rokok. Ya. Dia nak rokok. Dia kata ada semua ada. Malaikat pun bagilah sebatang rokok dia. Malaikat pergilah kan. Banyak kerja lagi kan nak jaga dia seorang. Lepas tu malaikat pun datang semula, tengok dia menung lagi dengan rokok tu. Tadi nak rokok dah bagi rokok menung. Dah lah. Api tak bagi. Oh, api dalam api nak rokok ada lah. Tak jadi rokok. Cerita gitu. Wa fadlin, makna kurniaannya mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Macam mana? Allah Allah. Tunggu bila kita masuk dalam syurga. Tapi syarat dua, beriman pada Allah dan berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran kan. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan rahmatnya, dan kita juga akan dikurniakan dengan bermacam-macam kurniaan yang sebagaimana saya sebut tadi. Bahkan sewaktu kita hidup di dunia tuan-tuan, wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim, dan kami akan pimpin mereka ini, bimbing mereka ini ke jalan yang lurus, tak sesat dah tuan-tuan. Ada satu ustaz. Ya. Dalam syurga ada satu ustaz tak berak ustaz. Ya. Tak berak. Berak tak? Macam mana? Dalam syurga ada berak tak? Tu dia. Untuk bila tanya dalam syurga berak, ada berak tak? Agak-agak ada. Takkan ada berak itu? Ada? Tak ada. Di dunia ni, itu di antara nikmat lah. Kalau kita tidur nyenyak pun, kalau nak terberak mesti bangun lah. Kalau nak terkecing mesti bangun. Tapi dalam syurga tak ada. Kita tak tahulah kurniaan apa yang Tuhan apa reserve untuk kita, simpan untuk orang yang beriman kepadanya dan berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ilmu Allah. Selama mana dua ini ada pada kita, insya-Allah. Dan ketika hidup di dunia, kita tak perlu bimbang. Allah menyatakan wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Kami akan memimpin mereka ke jalan Allah, jalan yang lurus. Jadi renungkanlah. Kalau kita berangan, kita mengimpikan nak masuk syurga, inilah di antara tuntutan bagi umat manusia yang bercita-cita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat saya baca tadi An-Nisa 175. Jadi cukuplah tuan-tuan dan puan untuk malam ni. Malam pertama sebenarnya memang saya keletihan. Kalau saya nak buat beberapa pengumuman di sahabat yang ada bawah ni, tazkirah Ramadan ada berapa puluh? 30 tazkirah Ramadan, 30 ustaz. 30 macam ustaz tuan-tuan. Tapi saya punya tu yang best. Tajuk saya apa? Rumah tangga bahagia. Seronok semua. Saya pergi satu tempat, dia orang bagi tajuk tu kata. Rumah tangga bahagia. Saya kata macam mana lah aku nak cakap. Pusing okey juga, sedap. Banyaklah ustaz-ustaz kat sini. Kalau tuan-tuan rasa nak, dan sahabat ni sebahagian keuntungan dia salur kepada Tahfiz Mutmainah. Tahfiz yang saya urus ni. Jadi kalau tuan-tuan berminat boleh bertemu dengan beliau lah. Harga RM10 ya. Yang keduanya seperti biasa lah, tuan-tuan mendapat peramalkan kan. Kita bentang sejadah lah sikit kan, bukan datang terlalu kan. Kalau dapat malam ni 3,000 pun alhamdulillah lah. Kan tak banyak. Tuan-tuan dan puan tahu tak ada seorang pelajar sekolah kami. Saya baru tahu kan, Tok Bilal. Dia baru belajar setahun 8 bulan. Tapi dia ni memang extraordinary, lain daripada yang lain. Dia dah nak habis Al-Quran. Sekarang 28 juzuk.
dia punya target bulan 9 clear. Dia bukan hebat Quran tuan. Dia hebat semua bidang, masya-Allah. Bahasa Arab nombor 1, akademik nombor 1. Diniah ni pengajian agama dalam bahasa Arab. Kami semua pengajian agama dalam bahasa Arab. Semua nombor 1. Dia ni UPSA 5A, bapa dia engineer. Sekarang jadi cikgu, jadi guru. Tapi dia tak minat. Sekolah yang dia belajar tu memang sekolah ada established, sekolah swasta. Bayaran mahal. Nah, tapi dia minat nak macam ni. Saya pun baru tahu, masya-Allah, ada juga budak yang hebat dengan dia ni cukup akhlak, cukup baiklah. Jadi cuba tuan-tuan dan puan bayangkan. Kerana sumbangan kita yang sedikit sebanyak ni, wujud orang seperti ini, apakah kita tak dapat dividen? Ada. Saya pun dapat. Sebab saya yang war-warkan dalam kuliah, kan? Saya tidak dapat melahirkan orang macam ni. Jadi itu di antara lah. Bukan dia seorang, yang lain pun ada. Tapi alhamdulillah mungkin kerana sistem penghafazan kami yang kami buat ni berdasarkan seorang ustaz itu malam muda yang belajar kat Yaman 11 tahun. Nampak kesan tuan-tuan dari izin Allah, kami telah berjaya melahirkan 30 orang penghafaz Quran. Saya pun kagum tuan-tuan, sebab ada seorang pelajar tu dia memang lemah, akademik lemah, diniah lemah, bahasa Arab lemah, tapi Quran dia boleh habis 30 juzuk. Saya ucap tahniah. Saya tak pernah menjatuhkan semangat pelajar tuan-tuan, sebab manusia ni bukan dari semua bidang. Macam budak tu betul lah exceptional, kan? Yang lain pada yang lain. Tapi pelajar ni dia memang lemah. Ni masuk tahun keempat, tapi dia telah berjaya menghabiskan 30 juzuk. Kami setiap pelajar yang habis, kami bagilah sebagai insentif RM200 bagi semangat sikit. Saya akan selalu pat on their back, kan? Tahniah, belajar rajin, belajar, insya-Allah awak akan berjaya. Kita kena bagi kata-kata semangat. Mungkin dia boleh bidang tu saja, kan? Esoknya mendalami Al-Quran, kan? Itu pun sudah memadai. Jadi kalau tuan-tuan puan nak menyumbang, insya-Allah kan? Siap boleh lah. Tentang menjaga bagilah apa pun yang dapat membantu untuk kelangsungan Tahfiz Mutmainnah. Kini kita ada sekolah rendah Islam lah. Itu pun dapat sambutan tuan-tuan. Yang saya pelik, ada budak tahun 2 dah dapat 2 juzuk. Itu yang saya pelik. Tahun 2, umur baru 8 tahun, 2 juzuk dia boleh hafal. Masya-Allah. Lelaki. Saya pun terpanjat biar betul. Tapi sekolah rendah kami, mudirah dia bukan saya nak pujilah, dia menghafaz Quran dan dia memang dia pun extraordinary. Dia ajar tuan-tuan, satu suara pun tak bunyi dia pulang. Macam mana dia boleh kontrol pula? Ini saya respect. Saya pun pernah sebagai guru. Saya kalau tak boleh kontrol pula, kelas banyak dengan ruler pembaris. Kau-kaunya dia tak payah pembaris, tak payah. Dia masuk semua siap, senyap. Kami lantik dari mudirah, dia hafal Quran. Bahasa Arab yang pandai. Sekolah rendah kita bagi dia. Sekolah menengah lelaki bagi suami dia. Suami isteri. Sekolah kami ni sekolah kroni. Suami isteri, adik ipar, kakak ipar, menantu, semua ada. Kerja dalam tu semua kroni. Jadi alhamdulillah sekolah rendah pun berjalan lancar dah 8 bulan ni tahun pertama. Tapi sekolah menengah dah 6 tahun. Kalau tuan-tuan ada anak cucu yang nak hantar ke sana, temu juga 26 atau 27 lah. Tuan-tuan dah selalu ambil pamphlet tu, kena bawa pergi temu juga. Pelajar sekarang makna umur dia 12 tahun, darjah 6. Tempoh pengajian 4 tahun. Lepas tu dengan imam kita keluarkan syahadah, sijil kita boleh sambung belajar kat Yaman. SPM later on boleh ambil. Dia tak semestinya ambil sekarang SPM tu, kan? Jadi itulah sedikit maklumat kalau ada keluarga-keluarga yang ingin dapat pelepasan cukai, kempen-kempen lah kat kami. Kami ambil zakat. Itulah sedikit. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.